Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya nak ajar cara untuk menyediakan soalan dalam quizzes. Okey, menggunakan handphone ya. Handphone Android ke, smartphone ke ataupun apa-apalah. Saya rasa sama je kaedah dia. Okey, yang pertama sekali kita perlukan soalan. Okey, jadi buka je lah soalan dia. Okay, so soalan ni kita nak jadikan dia image. Okay, jadi cikgu apa ni kita panggil? Screenshotkan dia. Okey, so contohnya lah cikgu nak sediakan soalan banyak ni je. Okey, so yang lain tu nanti cikgu sediakan lah soalan dia. Okey, dah siap. Cikgu pergi dekat soalan tadi. Okey, so ini soalan dia tadi. Okey, cikgu jadikan satu image, satu soalan lah. Okey, so kita akan sediakan soalan ni contohnya. Okey, saya nak sediakan soalan nombor 1 ni. Okey, so saya save soalan nombor 1. Okey, lepas tu kita ambil soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni sebab ni soalan ni dalam bentuk PDF. Okey, jadi soalan dia D tu tak ada kan? Okey, kalau dah siap screenshot bukan. Kalau dah siap jadikan dia satu soalan satu image, yang ni kita delete lah supaya kita tak confuse nanti. Okey, tadi yang ni sebenarnya. Okey, 1 2. Okey, lepas tu kita nak ambil yang D tadi tu atas tu. Untuk soalan nombor 2 ni. Okey, yang ni sebenarnya saya nak combinekan sebab dia dah lari, sebab ni dalam soalan PDF kan. Okey, so saya akan combinekan soalan nombor 2 dekat sini. Okey, ni saya guna whiteboard. Okey, ni saya nak combinekan soalan nombor 2 tadi. Okey, ni soalan nombor 2 dia. Tu cara saya combinekan soalan. Okey, kita pergi ke soalan tadi. Ini soalan nombor 2 yang telah dikombinekan. Okey, nombor 2 ni delete. Okey, ni delete. Okey, ni delete. Okey, 1 tadi nombor 2 Okey, so kita perlukan nombor 3 pula. Okey, yang ni dah tak nak. So, delete. 1, 3, tadi 2 kat depan. Okey, soalan nombor 5.
Okey, terakhir soalan nombor 6. Okey, terpulang pada cikgu. Cikgu nak sediakan berapa soalan? So, ni saya sediakan 6 soalan sajalah. Okey, ni kita delete supaya tak confuse nanti. 4, 5, 6. Ni soalan nombor 2. Okey, so sekarang kita pergi ke kita pergi kepada Google. Okey, kita searchkan quizzes, login. Okey, lepas tu klik login. Oh, sorry. Kalau cikgu belum lagi sign up, so cikgu bolehlah sign up dulu ya. Okey, kalau cikgu sign up as a teacher ya. Sign up as a teacher. Okey, macam kalau saya memang dah ada account, so saya login je lah. Okey, so saya continue login. Okey, so paparan ni dia akan keluar macam tu kan. Okey, so tak apa, kita pergi ke saya ulang balik pergi sebelah kanan, sebelah kiri yang ada 3 garis dekat sebelah dia tulis quizzes, lepas tu ada 3 garisan tu. Okey, pergi dekat create. So dia akan keluar create a quiz. Okey, kita namakan soalan ni. Soalan dia. Okey, pilih subjek. Lepas tu next. Okey, dekat sini kita akan pilih untuk soalan yang kita nak buat lah, sebab kita nak buat objektif kan. Jadi pilihlah multiple choice. Ini terpulang pada cikgu. Cikgu nak guna dalam bentuk apa, tapi saya selalu guna multiple choice. Okey, soalan yang pertama ni cikgu pergi dekat image. Okey, kita akan masukkan soalan tu untuk image. Okey, pilih gambar. Pergi dekat browse. Pergi dekat gallery. Cikgu pergi dekat soalan yang cikgu save tadi. Okey. So, pilih soalan nombor 1 tadi. Okey, tekan done. Okey, lepas tu sebab dekat gambar tadi tu akan keluar soalan dia. Jadi kita akan buat dekat sini ABC je lah. Sebab dekat soalan tadi dah ada kan pilihan jawapan dia. So kat sini kita hanya akan buat yang ni je lah. Okey, lepas tu kita tikkan untuk jawapan dia dekat sebelah yang ada tanda right tu kan. Okey, contohnya jawapan dia adalah D. So klik dekat situ sampai dia keluar warna hijau macam tu. Lepas tu kita tekan save. Okey, so inilah soalan dia. Kalau cikgu, macam contoh, soalan ni kalau budak dapat dekat budak sebenarnya besar, tapi kalau kecil pun dia boleh klik dekat soalan tu untuk tengok. Macam ni lah. So inilah soalan tadi. Okey, lepas tu kita nak tambah soalan. So kita pergi dekat new question sama multiple choice. Okey, pergi dekat image, pilih soalan, pergi dekat browse, gallery, pilih soalan tadi. Dan okey, cikgu akan ulang benda yang sama sampailah cikgu siap soalan cikgu. Okey, soalan nombor 2, jawapan dia adalah A. Jadi kita akan klikkan dekat A, dekat tanda right tu. Okey, lepas tu klik save. Okey, sebelum tu saya lupa tadi. Okey, kat sini cikgu boleh pilih. Contohnya kalau cikgu nak bagi satu soalan, budak fikir jawapan dalam masa 45 saat ataupun 60 saat. Okey, boleh terpulang. Lepas tu tekan done.
Okey, yang ni quiz detail. Okey, quiz detail ni memang kita akan pilihkan macam thumbnail lah kan. Okey. Okey, saya nak pilih. Okey. Terpulang cikgu nak letak gambar apa kat situ. Okey, yang ni kita pilih bahasa. Kita buat soalan dalam bahasa Melayu kan. Jadi kita pilih soalan bahasa Melayu. Okey, ini adalah standard. Macam saya buat untuk soal budak tingkatan 4. Jadi saya pilih kat situ lah. Ini pun saya pun tak tahu grade. Sebab ni grade orang putih kan. So, okey. Who can see this quiz? Kalau sebenarnya cikgu boleh pilih nak buat private pun boleh. Maksudnya ini hanyalah untuk cikgu je lah. Cikgu buat untuk cikgu dan cikgu set soalan tu untuk budak je lah. Tapi kalau cikgu buat public, nanti soalan tu kita share dekat orang lain. Kalau orang Google soalan sains tingkatan 4, dia akan keluar lah. Okey. So saya nak buat sebagai public. Okey, saya savekan. Okey, so soalan ni sebenarnya belum siap tadi kan, sebab dia baru 2 soalan je. Okey, jadi kita tambahkan soalan lagi, kita tekan edit. Okey, so sama macam tadi, klik new question, multiple choice. Pergi image, klik pilih gambar. Macam mana dekat handphone cikgu kan. So, ulang benda yang sama sampailah habis soalan yang cikgu nak sediakan tu. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey. So ni kalau kita nak bagi, biasa kalau soalan objektif ni kertas 1 memang masa dia dalam 60 ke 100, dia 1 minit atau 1.5 minit. Okey, kalau kertas objektif lah untuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni. Okey, so ini soalan dia contoh kalau cikgu dah siap. Okey, kalau belum siap boleh tambah new question. Okey. Ini kalau nak ubah balik boleh. Tak ada masalah. Okey. Kalau cikgu dah siap lah, cikgu akan klik done lah. Kalau cikgu belum siap, boleh tambah new question. Okey, so saya nak tunjuk sampai kat sini je lah. Okey, yang lain nanti saya akan buat sendiri. Okey. Lepas tu dah siap. Okey, ni soalan cikgu ni. Okey, kalau kita nak tengok jawapan, kita tekan show answer, nanti dia akan keluar soalan kat situ. Okey, kalau nak tengok soalan ya ke tidak, sebab gambar kan kecil, klik je dekat gambar tu. Dia akan keluar kat situ lah. Okey. Okey, kalau dah siap, contoh cikgu dah siap soalan dia. Lepas tu cikgu nak assignkan dekat budak. Okey. Kalau ada 2, kalau cikgu nak buat start a live quiz ni, sebenarnya kita nak, contohnya lah kan, kita bawa budak pergi ke makmal komputer, kita nak buat direct kat situ. Budak dah get ready dah. Okey, kita buatlah start a live quiz. Ataupun kalau nak buat dekat rumah, tapi kita dah beritahu siap-siap. Okey, hari ni cikgu nak buat live quiz. Awak standby jam berapa-berapa, dekat handphone masing-masing, dekat rumah masing-masing, standby. Okey, siapa cepat jawab dengan jawapan yang betul, ranking yang pertama, cikgu nak bagi hadiah. Contohlah kan. So seronok jugalah kalau buat quiz tu, kita buat start a live quiz. Okey, tapi kalau cikgu nak bagi dia tempoh masa yang lama, kalau start a live quiz ni kita buat dalam masa tu je lah. Contoh kita biarkan pelajar kita jawab dalam masa 1 jam tu.
Okey. Tapi kalau kita nak bagi dia homework untuk seminggu contohnya, kita klik assign homework. Okay, so assign homework dia akan keluar macam ni lah. Okay, kita bagi contoh dekat kita bagi dia tempoh masa seminggu. Okay, contoh hari ni 15, so kita bagi dia sampai 21. Okay, so dia akan keluar macam tu lah. Okay, sampai pukul berapa kita nak buat? Okay, sampai pukul 12 malam, pukul 12 pagi, 12 tengah hari. So kita set dekat sini lah. Okay, contoh ni sampai 12 tengah hari. So, pelajar tu ada masa 6 days, 16 hour. Okay, 6 hari, 16 jam. Okay. Okay, ini kalau cikgu dah, cikgu hanya nak set untuk pelajar biasa je. Klik continue, nanti dia akan bagi dekat cikgu apa ni? Contohnya lah kalau cikgu tak nak set dekat dalam apa ni kita panggil, dalam Google Classroom, cikgu boleh terus klik continue. Tapi kalau contoh cikgu nak setkan dalam Quizizz, dalam Google Classroom, cikgu klik kelas dia. Not assign to any class ni ada select kat sini. Okey, kalau yang ini kita nak bagi dekat pelajar tu dalam Google Classroom. So kita akan klikkan kelas sains tingkatan 4. Okey, yang ni pilihlah kelas cikgu yang cikgu nak. Okey, kalau contoh dekat cikgu punya ni tak ada dekat cikgu belum lagi setkan kelas cikgu klik manage class ni. Okey, manage class. Okey, nanti update Google Classroom, Google Class. Okey, nanti dia akan keluarlah dekat situ contoh. Okey, klik update Google Class. Okey, so ini adalah kelas yang ada dekat Google Classroom cikgu lah. Okey, cikgu klik dekat sebelah tu, macam contoh hijau-hijau tu kan. Klik kat situ, lepas tu tekan save. So dia akan keluar kat sini lah. Okey, kalau contoh budak tu baru sebelum ni cikgu ada budak barulah masuk dekat dalam Google Classroom cikgu pun update macam tu juga sama. Okey, cikgu update dekat sini. Okey, kalau contohnya ni saya tak nak set kelas. Okey, kalau cikgu nak set kelas, cikgu klik select tu, cikgu pilih lah. Okey, kelas. Cikgu dah keluar tadi kan. Okey, cikgu klik kelas mana yang cikgu nak, lepas tu cikgu klik next lah. Okey, ni sebab saya hanya nak bagi contoh saja. So, saya tak nak bagi soalan sebab hari ni adalah cuti sebenarnya, hari Deepavali. Okey, so saya klik continue. Okey. Ni saya nak bagi contoh je ya. Okey, lepas tu dia ada dekat sini game code. So, cikgu kena copy. Copy kat sini lah. Copy ni. Sorry. Okay, copy yang ni. Lepas tu pastekan dekat group pelajar tu lah. Ataupun boleh klik share a link pun boleh. Dekat mana-mana yang cikgu nak. Okay. Pun boleh. Okay. Macam yang ni. Dia dah keluar kat situ kan. Copy paste kan dia. Copy link. Klik copy link tu. Okay, pun boleh. Okay, ataupun bagi dia game code kat sini. Okay, copy paste yang kat sini pun boleh. Okay, so ini ready lah untuk belajar. Okay, ni saya bagi contoh je dekat cikgu. Okay. Okay, so itu je lah cara untuk createkan Quizizz. Lepas tu assignkan kepada pelajar dalam Quizizz lah. Okay. So, okay. Lepas cikgu dah siap dah set soalan tadi, kat mana cikgu nak tengok soalan tu? Okay, cikgu pergi dekat 3 garisan sebelah dia tulis Quizizz. Okay, pergi dekat My Library. Okay, so soalannya ada dekat sini lah. Okay, dekat My Library. Okay, satu lagi. Kalau cikgu nak tengok berapa orang yang dah jawab, okay, pergi dekat report. Okay, dekat report, contoh ya, saya tunjuk yang lain lah ya. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, report. Sebab yang ni dah ada pelajar yang dah jawab. So, dari sini cikgu akan nampak
Okey, dah ada 247 pelajar yang dah jawab. So, ini pelajar yang dah jawab dia. Okey, so inilah dia cara untuk cikgu lihat siapa yang dah jawab dan berapa markah dia. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana menonton video ini.